mempertahankan identiti bangsa kita. Okey, khususnya kepada bangsa Melayu lah. Okey. So, itu kita dah habis untuk tajuk yang pertama. Seterusnya kita akan masuk tajuk yang kedua. Kalau ada apa-apa soalan ataupun pertanyaan, okey, ataupun tak faham, boleh bagi tahulah sebelum cikgu masuk untuk 1.2. Okey? Okey, ada soalan apa-apa tak? Kelas? Tak ada Alhamdulillah. Harap-harapnya antum mencatatlah, okey, benda-benda yang penting yang daripada yang cikgu sampaikan, insya-Allah. Okey, kalau tak ada apa, kita masuk tajuk yang kedua, iaitu 1.2 berkaitan dengan faktor kedatangan kuasa barat. Okey, apa yang dimaksudkan dengan faktor? Okey, faktor adalah sebab ataupun mengapa kuasa-kuasa barat ini datang ke negara kita. Sebab apa mereka datang ke negara kita? Itu faktor dia. Maksud faktor. Okey, yang pertama sekali kita akan lihat faktor kedatangan kuasa barat di negara kita pada abad ke-16. Kita dapat 4 faktor utama, okey, yang menjadikan kedatangan kuasa barat ke negara kita. Okey, faktor yang pertama adalah disebabkan barangan mewah. Okey, faktor yang pertama adalah barangan mewah. Okey, yang mana barangan mewah yang dimaksudkan ini adalah apabila kuasa-kuasa barat menginginkan ataupun ingin mendapatkan rempah ratus, kemudiannya ingin mendapatkan minyak wangi, emas, perak dan batu permata. Yang manakala orang Eropah ingin mendapatkan barangan mewah daripada China seperti teh, sutera dan tembikar. So itu yang pertama berkaitan dengan barangan mewah. Yang mana barangan tersebut boleh didapati di negara kita. So itu yang pertama berkaitan dengan barangan mewah. Yang seterusnya kita akan tengok pusat pengumpulan barang. Disebabkan orang Eropah ingin mendapatkan teh, sutera dan tembikar daripada China. Maksudnya China pula sebaliknya. Mereka menginginkan perak, emas, biji timah. Yang mana boleh dijumpai di Kepulauan Melayu sahaja. Jadi syarikat perdagangan daripada Eropah memerlukan pusat pengumpulan barang untuk mereka mencari bahan-bahan tersebut. Supaya dapat ditukarkan dengan China dan supaya adanya pusat pengumpulan barang di tengah-tengah lautan antara India dan China. Itu berkaitan dengan pusat pengumpulan barang. Maksudnya pusat pengumpulan barang ni penting. Sebab apa? Maksudnya mereka mengambil barang-barang daripada negara kita, kemudiannya menyimpan di satu tempat, diperkumpulkan di satu tempat, untuk orang lain datang mengambilnya. Kemudiannya kita ada juga pelabuhan persinggahan. Yang mana pelabuhan persinggahan ini adalah untuk para pedagang ataupun kita kata orang yang berdagang berlindung. Sementara daripada tiupan angin monsun. Yang mana terdapatnya monsun daripada monsun barat daya, kemudiannya ada monsun timur laut. Yang mana pelabuhan persinggahan ini bertujuan
Okey, untuk pedagang mengisi bekalan makanan, kemudiannya membaki kapal. Okey, kapal mereka jika kapal mereka tu ada kerosakan. Okey, sebelum mereka meneruskan perjalanan ke dinasti yang dituju. Okey. So itu berkaitan dengan pelabuhan persinggahan. Kemudiannya yang seterusnya adalah agama Kristian. Okey. Yang mana penjajahan kuasa barat di negara kita ini mempunyai matlamat. Okey, matlamatnya adalah kekayaan, keagamaan dan kemasyhuran. Okey. So, jadi 4 faktor keterangan kuasa barat di negara kita pada abad ke-16. Sebenarnya itu ada 4 faktor yang cikgu sebutkan tadi. Okey, yang pertama adalah barangan mewah. Kemudiannya yang kedua, pusat pengumpulan barang. Kemudiannya yang ketiga, pelabuhan persaingan. Kemudiannya yang last sekali adalah agama Kristian. Okey, so itu adalah 4 faktor kedatangan kuasa barat ke negara kita. Okey. So kita tengok yang seterusnya. Okey, kedatangan kuasa barat pada abad ke-17 dan 18. Okey, so yang pertama adalah revolusi perindustrian. Okey, yang mana revolusi perindustrian ini berlaku sejak abad ke-17 di Britain. Okey, jadi menjelang pada tahun 1870 dari negara Eropah lain. Contohnya seperti Jerman, Perancis, yang mana mereka menjadi negara perindustrian. Sama seperti Britain. So semakin banyak negara menjadi negara perindustrian. Jadi selepas berlaku revolusi perindustrian ini, dasar-dasar kuasa barat berubah corak. Yang mana mereka perlu mencari pusat perdagangan dan menguasai tanah jajahan yang dapat membekalkan kepada mereka bahan-bahan mentah untuk keperluan kilang perusahaan mereka bagi meneruskan peroperasian. So maksudnya di sini bila Jerman, Perancis juga menjadi negara perindustrian, maksudnya terdapat persaingan. Persaingan kepada Britain. Yang mana persaingan itu berlaku dari segi ingin mendapatkan bahan-bahan mentah untuk meneruskan proses ataupun kita kata meneruskan pengoperasian dalam revolusi perindustrian. Maksudnya kalau satu negara saja yang merupakan revolusi ataupun kita kata perindustrian, maksudnya tidak ada persaingan. Tapi kalau ada dua negara, tambah dua negara, maksudnya dari segi bahan-bahan mentah tu, maksudnya ada persaingan lah. Untuk mendapatkan bahan mentah. So maksudnya mereka perlu mencari satu kawasan yang boleh membekalkan bahan mentah